Tan Sri Petua, setelah selesai proses mendapatkan perintah jagaan sementara, JKM telah menubuhkan pasukan Task Force Profiling Kanak-kanak Ops Global. Setakat 13 Oktober 2024, profiling awal ini telah dijalankan ke atas 558 orang kanak-kanak yang kini berada di bawah perlindungan dan penjagaan JKM di tempat-tempat selamat bagi mengumpulkan maklumat latar belakang mereka. Antara dapatan pengumpulan maklumat profil awal ini termasuklah maklumat keluarga mereka seperti 94.3% daripada mereka mengaku masih mempunyai sekurang-kurangnya seorang ibu atau bapa kandung. Manakala 5.7% lagi tidak mempunyai ibu bapa atau tiada maklumat mengenai ibu bapa dan mengenai penilaian fizikal pula, melalui tinjauan ini 46.1% kanak-kanak mencatatkan berat badan normal. 51.6% kanak-kanak mencatatkan berat badan di bawah paras BMI sihat dan 2.7% lagi dalam kategori obesity. Seterusnya, 3 orang daripada mereka ini mempunyai kad OKU, manakala 27 orang lagi kanak-kanak mempunyai simptom OKU. Dan dari sudut tahap pendidikan pula, 56.3% daripada mereka mengaku mereka pernah bersekolah sama ada di sekolah kebangsaan, sekolah aliran agama kerajaan, sekolah agama ataupun pusat yang dikendalikan oleh entiti tersebut mahupun di tempat mereka tinggal. Sementara itu, penilaian kognitif awal kanak-kanak telah dilakukan ke atas 385 kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke atas. Daripada jumlah itu, lebih kurang 71.95% daripada mereka tidak menunjukkan kecelaruan kognitif. Namun 20.26% menunjukkan mengalami masalah kecelaruan kognitif yang sederhana, manakala 7.79% lagi mengalami kecelaruan kognitif yang teruk. Tan Sri Petua, seperti yang telah dinyatakan, kesemua 560 orang kanak-kanak yang sedang berada di bawah perlindungan dan penjagaan JKM pada masa ini masih diperlukan untuk siasatan lanjut oleh pihak berkuasa. Walau bagaimanapun, bagi kami di KPWKM, matlamat akhir atau dengan izin end goal bagi penempatan dan penjagaan kanak-kanak terlibat adalah kembali ke pangkuan keluarga. Namun sebelum ia boleh direalisasikan, pelbagai perkara perlu dinilai dan dipertimbangkan. Ini semua bukanlah untuk menidakkan hak mana-mana pihak, tetapi ia adalah demi kepentingan terbaik kanak-kanak itu atau dengan izin for the best interest of the children. Dalam hal ini, KPWKM telah merangka hala tuju yang komprehensif berdasarkan prinsip kerja sosial terhadap kanak-kanak ini dengan perancangan tertentu berdasarkan peruntukan perundangan yang meliputi beberapa kategori kanak-kanak. Antaranya ialah 1, kategori kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa, penjaga atau waris. Jika hasil siasatan PDRM dan perlindungan terhadap kanak-kanak mendapati mereka tidak diabai atau didera dan tidak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, maka tindakan mengembalikan kanak-kanak kepada ibu bapa atau penjaga akan diambil menurut perintah mahkamah bagi kanak-kanak di bawah subsection 30 dalam kurungan 12 Akta Kanak-kanak yang dibuat setelah mempertimbangkan laporan pelindung. Namun sekiranya hasil siasatan mendapati bahawa kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan seperti dalam perenggan 17(1) A sehingga K, kecuali perenggan 17(1) dalam kurungan I, maka permohonan akan dibuat untuk meletakkan kanak-kanak di bawah pemeliharaan dan penjagaan JKM di bawah perenggan 31D atau OYLS di bawah perenggan 31B Akta Kanak-kanak. Dan kategori seterusnya itu kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa atau penjaga atau ibu bapa atau penjaga yang gagal dikesan. Jika hasil siasatan mendapati kanak-kanak tidak mempunyai ibu bapa atau penjaga atau ibu bapa atau penjaga yang gagal dikesan, ibu bapa di bawah pengertian perenggan 17(1)I, maka tindakan meletakkan kanak-kanak itu secara sementara di suatu tempat selamat atau orang yang layak dan sesuai selama tempoh yang dinyatakan oleh mahkamah mengikut perenggan 31C akan dilaksanakan. Selain itu, mahkamah bagi kanak-kanak juga boleh mengenakan apa-apa syarat atau apa-apa arahan yang difikirkan sesuai bagi maksud memastikan
memastikan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak termasuk ibu bapa atau penjaga mengikut peruntukan subsection 38.